Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Zaira Sri Zakaria menerusi BES 5.10 5 petang 11 Januari 2015. Kita saksikan laporan yang menjadi tumpuan. Kejadian serangan di Paris beri pengajaran kepada Malaysia mengenai kepentingan pengekalan Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, undang-undang seperti Akta Hasutan berupaya membolehkan polis membendung tindakan pelampau atau kumpulan ekstremis sejak awal. Beliau turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya berhati-hati dalam memberi sebarang komen agar tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Tan Sri Khalid dalam pada itu turut menafikan dakwaan media antarabangsa bahawa pasangan suami isteri yang terlibat dalam tragedi pembunuhan di Paris pada Jumaat pernah memasuki Malaysia untuk bercuti. Kedua-dua suspek dilaporkan mendesak pembebasan Sharif Kouachi dan Said Kouachi yang terdahulu menyerang pejabat akhbar satira Charlie Hebdo serta membunuh 12 orang termasuk polis. Tiga lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing ditahan polis dipercayai sindiket pengedaran dadah yang beroperasi di kawasan PPR sekitar ibu kota. Dalam 3 operasi berasingan dilakukan bahagian narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Wang Semaju itu, polis turut menemui ketulan mampat ganja seberat 1.4 kilogram dan paket plastik lutsina seberat 81.1 gram berisi dadah jenis heroin. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Wan Semaju DSP A. Asmadi Abdul Aziz, operasi sindiket berkenaan dipercayai tertumpu di kawasan PPR Desa Rejang. Kesemua yang ditahan berusia antara 26 hingga 52 tahun dipercayai positif dadah. Siasatan kes di bawah Seksyen 39 kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebelas bahagian baharu yang diwujudkan dalam persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak dijangka dapat digunakan pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN negeri itu akan datang. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, laporan akhir bagi syur kajian semula persempadanan itu dijangka dapat disiapkan dan dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk dibentangkan di Dewan Rakyat Mac ini. Setakat ini SPR belum menerima sebarang bantahan mengenai pelaksanaannya. Berikutan persempadanan semula itu, DUN Sarawak yang kini mempunyai 71 kerusi akan bertambah menjadi 82 kerusi. Prihatin dengan kesengsaraan penduduk Dabung, Kuala Krai, Kelantan, Terengganu sebagai jiran terdekat tampil membantu membina 21 unit rumah transit di kawasan itu. Dengan kerjasama Dewan Perniagaan Cina Negeri Terengganu, kerajaan negeri menggerakkan 100 orang tukang bagi menyegerakan pembinaan rumah transit berkenaan. Semua peralatan seperti jentera berat, kayu sebanyak 60 tan dan bahan binaan lain dibawa terus dari Terengganu. Secara keseluruhan, kira-kira 100 buah rumah penduduk di sekitar Dabung dan Kampung Kemubu runtuh dan ada yang dihanyutkan air banjir. Berikutan itu, mereka kini terpaksa tinggal di dalam kemah atau menumpang sementara di rumah ahli keluarga dan jiran terdekat. Malah sebahagian daripada mereka terpaksa berlindung di sebalik runtuhan rumah di atas jalan atau di atas landasan kereta api. Sedikit perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 57 orang maut apabila sebuah bas berlanggar dengan sebuah lori tangki minyak di selatan Pakistan dekat Karachi pagi tadi waktu tempatan. Menurut pihak berkuasa Karachi, bas yang penuh dengan penumpang itu terbakar serta-merta selepas pelanggaran di lebuh raya berhampiran Bandar Katorik. Menurut jurucakap Pusat Perubatan Siswazah Jinnah di Karachi, kesemua 57 mayat yang diterima hangus terbakar sehingga mereka perlu melakukan ujian DNA untuk mengenal pasti mangsa. BES 5.10 akan kembali lagi jam 7 nanti. Nasional 5 menyusul selepas ini bersama Hakim Nasir. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sesi baru persekolahan bermula hari ini dengan serba kekurangan.
Baik, Johor negeri pertama aplikasikan sistem pendidikan abad 21. Dan ekor pesawat Air Asia Indonesia dihantar ke Kumai. Baik, juga langsung seketika nanti bersama Stanley Misod di Sabah dan tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad, juga Aziah Ahmad di Perlis. Semuanya selepas ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai yang musnah teruk akibat banjir Disember lalu memulakan sesi persekolahan hari ini. Rata-rata pelajar hadir dengan tidak memakai pakaian seragam. Walau dalam keadaan tidak selesa dan sedih melihat keadaan sekolah yang rosak, namun kaki tangan dan pelajar sekolah tersebut tabah dan masih bersemangat hadir ke sekolah. Sesi persekolahan dimulakan dengan perhimpunan pagi sebelum para pelajar dibahagikan mengikut tingkatan. Pembahagian tersebut dijalankan berikutan hanya tinggal 10 buah kelas yang boleh digunakan bagi menempatkan seramai 1,200 pelajar. Ini memanglah kita memang besar sangatlah tanggungjawab sekolah. Terutamanya guru-guru kelas. Dia kena pastilah pelajar-pelajar yang mungkin ada bahagian kemurungan bermasalah tu kita berhubunglah dengan kaunselor kita untuk beri kaunselor. Tapi dalam keadaan yang ramai begini, sekolah akan susun program lah. Kita akan peringkat awal ni bagi program untuk memotivasikan dulu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah banjir ni. Pun begitu asal guru kita pun masalah yang sama sebab kebanyakan mereka ni ada yang total loss lah. Jadi dari segi fizikal tu rasanya kita boleh hadapi lagi, tapi dari segi mentaliti guru dan pelajar tu yang kita kena utamakan dulu. Bagi ibu bapa pelajar pula, kejadian banjir kali ini memberi kesan mendalam bagi mereka. Namun, atas sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, mereka tetap menghantar anak-anak bagi menjalani sesi persekolahan hari ini. Perasaan saya tu, kita sebagai bapa okeylah kan. Kita pernah mengalami benda macam ni, tapi bagi dia tu macam dia masa pada awal dia dah terlalu excited untuk naik tingkatan 1 kan. Jadi bila dah gini dia macam bila dah berlaku macam ni kan dia tak tahu nak kata apa dah. Macam dia hari-hari dia menunggu boleh ke tak sekolah macam itulah. Oh, sungguh terharulah dengan keadaan persediaan sekolah walaupun banjir yang kuat di Kelantan, sejarah di Kelantan lah. Tapi dengan kerjasama pihak NGO apa semua sekali membuat persediaan untuk bersih sekolah sehingga hari ini budak-budak sekolah dapat sekolah dengan baik lah. Terima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat lah kerana menjayakan rancangan sehingga budak-budak boleh sekolah hari ini. Semangat pelajar terjejas banjir juga harus dipuji kerana walaupun sedih, namun mereka tabah menghadiri sesi persekolahan yang serba kekurangan. Sedihlah juga. Rasa kesianlah. Cikgu-cikgu. Ada fikir tak macam mana nanti nak belajar kat sini? Tak ada. Itulah susah juga. Rasa nak belajar pun payahlah. Keadaan macam ni kan macam tak selesa lah. Terkejut lah tengok sekolah macam ni dengan seluk semua kotor lah. Lepas tu ada kawan-kawan cakap datang sekolah nak bersihkan kawasan sekolah ni kan. Selain keperluan peralatan sekolah, pihak sekolah juga masih memerlukan bantuan dari segi tenaga kerja bagi membaiki kawasan sekolah yang rosak teruk. Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengenal pasti 165 buah sekolah terjejas banjir di negeri itu untuk menerima sumbangan pakaian seragam sekolah kepada pelajar terjejas. Sumbangan dari pelbagai pihak diagihkan hari ini dan diserahkan sendiri oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Khair Muhammad Yusof kepada sekolah yang paling teruk terjejas banjir. Beliau juga sempat menjelaskan perancangan jangka panjang yang akan ditambah baik oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian kalau boleh kita nak bertindak cepatlah kalau berlaku banjir dalam segi menilai kerosakan yang ada. Kan? Kalau dulu kalau berlaku kerosakan kita nak
masa itulah kita nak kutip berapa perpustakaan. Tapi pada masa akan datang kita akan ada perancangan rapi lah untuk melihat bila berlaku je belanja pada tahap gini, kita dah boleh membuat anggaran berapa bentuk peruntukan yang perlu ada dan apa jenis kerosakan yang perlu segera kita bekalkan pada sekolah. Walaupun serba kekurangan, sekolah akan dibuka seperti biasa dan aktiviti serta sesi pembelajaran akan dijalankan mengikut kesesuaian keadaan. Segala kerosakan yang dialami sekolah akan dinilai dan perancangan rapi akan dibuat segera agar sesi pembelajaran dapat dijalankan dengan selesa dan selamat. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan masih giat dijalankan agensi keselamatan walaupun sesi persekolahan telah bermula. Jadi kekuatan yang kami ada di sini sekarang ni 10 kali pegawai bersama dengan 68 anggota untuk pembersihan dan sukarelawan yang kita bawa hari ini sebenarnya mereka adalah terdiri daripada pelajar-pelajar politeknik awam, orang awam yang sanggup untuk datang membuat kerja-kerja sukarela di Kuala Krai ni. Di Kuala Krai, Kelantan juga 66 ahli UMNO Parlimen Paya Besar Pahang yang diketuai ahli parlimennya Dato' Abdul Manan Ismail turun padang menghulurkan sumbangan. Sebab semasa banjir di Paya Besar tahun lepas 2013, kita mendapat banyak sumbangan daripada masyarakat, terutamanya daripada syarikat-syarikat, NGO dan sebagainya. Jadi oleh kerana banjir di Paya Besar kali ini kurang jika dibandingkan tahun lepas, jadi saya mengambil satu inisiatif, mengapa tidak kita datang pula membantu orang lain. Jadi saya telah berpakat dan semua kawan-kawan di kalangan ketua-ketua pemimpin masyarakat di Paya Besar ni, kita sumbang sikit seorang. Jadi kita kumpul duit tu dan alhamdulillah hari ini kami dapat menghantar benda-benda yang mereka perlukan. Rombongan menaiki 14 kenderaan pacuan 4 roda dan 2 buah lori membawa keperluan beras, telekong, sejadah dan selimut. Barangan diserah kepada Timbalan Pengurus Pejabat Kesedar Ahmad Zarimi Muhammad Zari. Hari pertama persekolahan menyaksikan pelajar Sekolah Kebangsaan STAR dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bendahara di Gomusang, Kelantan mempertaruhkan nyawa untuk ke sekolah. Menaiki bot, mereka terpaksa mengharungi arus deras Sungai Negiri. Wartawan skuad Alfa Faris Izzat Syahrudin ada laporannya. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Kampung Pulau Setelu dan di belakang saya inilah jambatan Kampung Pulau Setelu ini telah pun musnah akibat banjir yang berlaku dan ia sebelum ini menghubungkan antara kampung ini dan menyeberangi Sungai Nenggiri. Namun untuk hari ini, hari pertama persekolahan, para pelajar sebenarnya telah pun menggadaikan nyawa mereka sebenarnya untuk melintasi menyeberangi sungai ini berikutan dengan keadaan arus yang tersangat deras menaiki bot. Ada yang memakai jaket keselamatan dan ada yang tidak memakai jaket keselamatan. Dan bersama dengan saya adalah salah seorang bapa kepada pelajar sekolah yang turut menyeberangi sungai ini untuk pergi ke sekolah. Baik Encik, boleh ceritakan sikit bagaimana perasaan Encik bila melihat anak Encik sendiri menyeberangi sungai ini dengan keadaan arus yang deras untuk sampai ke sekolah? Orang kata sebut lah, tak boleh nak kata gapo, siapa kau teteh mata daripada mayata dia. Sekolah kita mampu lah, waktu hanya berserah pada Tuhan, kata nak orang tu, bukan kita minta. Ya Zali itu, mungkin di sebalik tu. Kata waktu lah macam mayata anak, mari sendiri, mari siapa sini, mana lepas sudah sikit kata. Lepas tu tunggu anak pulak. Orang kata sebut tu macam tak boleh nak kata lah mana. Orang kata kalau kita fikir nyawa saya kan anak, kita tak bagi sekolah ke apa, tak ada mana. Kita hidup kata dunia lah ni nak atas orang kata hidup pandai. Tapi lah hanya Tuhan lah. Niat kita tu orang kata besar daripada besar. Sampai tu kelip mata kita jadi gini. Sampai kau pagi-pagi pun sebut. Okey, jadi apa pula harapan untuk penonton-penonton yang sedang menyaksikan siaran kita ketika ini? Bagi saya lah, saya minta lah dari orang kata lah dengan ikhlas hati, orang kata setulus hati lah dengan nyawa anak-anak saya ni. Bukan saya seorang,
Orang kata bagi saya mewakili lah orang kampung Pulau Seteru ni. Orang kata kalau boleh retok pun gini, kalau boleh anak saya ni tak usah siapa salah seorang kata tergadak kerana banjir. Sedekap pihak berwajib polis askar kau PPD kau patut nak usaha buk besar kau lagu mana. Sedekap orang kata benda lagu ni takkan kita nak sekilas pandai. Berlaku baru nak jadi itu. Patut tupulah. Lo ni bagi saya bencana ni lepas-lepas dah. Mana ikhtiar untuk makan, orang kata boleh dah sebab boleh gerak pergi mari dah walaupun susah diri kita letah. Bagi saya letah ni tak apalah. Saya ni orang tua dah sikit. Bagi anak saya umur 8 tahun tak tahu apa. Kalau mak terbalik kau gapo tak tahu gapo. Bagi saya minta sangat-sangat prihatinlah pada penduduk saya. Marilah sini tengok sediakanlah benda yang sepatutnya. Jadi terima kasih Encik. Apapun kita harapkan agar permasalahan ini agar segera dapat diselesaikan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana pelajar-pelajar di sini terpaksa menggadaikan nyawa mereka hanya semata-mata untuk menimba pelajaran ke sekolah yang terletak berseberangan dengan kawasan ini. Dan untuk itu saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, sesi persekolahan di Terengganu berjalan lancar meskipun ada beberapa sekolah di negeri ini masih belum pulih sepenuhnya ekoran banjir besar yang melanda pantai timur akhir tahun lalu. Tinjauan RTM di SK Pasir Raja Dungun misalnya mendapati meskipun sekolah berkenaan dilanda banjir kali kedua 8 Januari lalu, namun pelajarnya tetap bersemangat menempuh sesi persekolahan yang baru. 55 pelajar sekolah berkenaan memulakan sesi persekolahan seawal 7.30 pagi. Turut memulakan sesi persekolahan dua beradik yang hanya memakai pakaian biasa ke sekolah akibat pakaian seragam sekolah mereka rosak disebabkan banjir. Adik Siti Aisyah Kamarudin 11 tahun dan Azim Alwi Kamarudin 8 tahun merupakan anak kepada pasangan orang kelainan upaya bisu Kamarudin Ibrahim dan Fauziah Omar. Dah baju sekolah apa mana? Cerita. Baju sekolah habis kena air. Ayah tak beli lagi baju sebab banjir. Tu ayah suruh orang beli. Sebab ayah bisu kan. Tak ada cakap ah. Tu ayah suruh orang beli. Orang tu ayah tak gias sikit beli. Kesedihan mereka sedikit terubat dengan kehadiran Exko Pendidikan, Sains Teknologi dan Tugas-Tugas Khas Negeri Ghazali Taib yang turut berada di sekolah ini bagi meninjau sesi persekolahan hari pertama. Tapak dan lokasi sesuai sedang dikenal pasti bagi membina sekolah baru yang sering ditenggelami banjir setiap kali musim tengkujuh di Terengganu. Sekolah Kebangsaan Pasir Raja Dungun dan Sekolah Kebangsaan Padang Kubu Kemaman antara yang terjejas teruk setiap tahun. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sains, Teknologi dan Tugas-Tugas Khas Negeri Ghazali Taib berkata, Sekolah Kebangsaan Pasir Raja telah dilanda banjir 38 kali sejak penubuhannya pada 1952. Setiap tahun hampir RM200,000 diperlukan bagi membaik pulih aset di sekolah berkenaan. Hampir 100 hingga 200,000 dengan sumbangan berbagai-bagai pihak. Berarti kalau 10 tahun kita membelanja hampir 3-4 juta. Jadi untuk jangka masa panjang ada tidak praktikal sekolah ini terus beroperasi di sini. Jadi saya cadangkan pihak jabatan dan kementerian harus berfikir satu alternatif membina sekolah Pasir Raja ini di kawasan lebih tinggi. Pegawai Pendidikan Daerah Bakar Jusuh menyokong cadangan itu dan jika sebuah sekolah berasaskan kompleks dibina, ia dapat menempatkan murid melibatkan 3 buah kampung termasuk Pasir Raja, Kampung Syukur dan Jongok Batu. Guru Besar SK Pasir Raja Mazuki Abdul Rahman berharap penempatan baru dapat dilakukan secepat mungkin. Saya sangat berharaplah supaya lokasi sekolah ini dipindah ke tempat yang lebih tinggi, dibina di kawasan bangunan yang lebih tinggi kerana saban tahun banjir akan berlaku di Kampung Pasir Raja ni. Saya rasa kita boleh combine dengan Kampung Pasir Raja sebab boleh sekarang ni di Pasir Raja pun kita ada asrama. Jadi kalau kita bina asrama, kita boleh combine Kampung Pasir Raja dan Kampung Syukur. Sebab kedua kampung ini mengalami masalah yang hampir sama. 61 buah sekolah di Terengganu terjejas akibat banjir dan daripada jumlah itu, 16 buah sekolah rosak teruk termasuk di Dungun dan Kemaman.
Di Langkawi pula, sesi persekolahan turut bermula hari ini. Sekolah berusia 89 tahun, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Minam juga menjadi tumpuan. 14 pelajar tahun 1 mendaftar hari ini, 12 daripadanya adalah pelajar Melayu, manakala 2 pelajar Cina iaitu Lu Jiasheng dan Pong Chiashen. Sekolah ini dibuka pada tahun 1926, terus beroperasi dengan jumlah murid hanya 59 orang dengan 11 orang guru. Daripada 59 pelajar itu, hanya 7 orang pelajar Cina, manakala selebihnya adalah pelajar Melayu. Hadir bagi meninjau pendaftaran persekolahan hari ini ialah Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Datin Azuya Hassan. Di seluruh negeri Kedah, kita sudah rancang dan pun kita laksanakan pada ini. Semua pegawai kita dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga PPD, kita susun supaya memantau semua daerah dan kita pastikan setiap daerah itu kita pilih beberapa sekolah dulu untuk dilawati. Turut hadir Exko Pelancongan Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid serta Pegawai Pendidikan Daerah Langkawi Haji Mazuki Haji Daud. Baik, Kementerian Pendidikan berpuas hati selepas 591 sekolah rendah dan menengah di seluruh Kelantan dapat menjalani sesi persekolahan hari ini walaupun berdepan pasca banjir. Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris Jusof berkata daripada jumlah itu, hanya 6 yang masih ditutup melibatkan 3 daerah di Kuala Krai dan 3 di Gua Musang. Baik, Johor negeri pertama mengaplikasikan sistem pendidikan abad 21 di sekolah-sekolah terpilih seluruh negeri itu bermula hari ini. Buat permulaan, 110 buah sekolah rendah dan menengah di 11 daerah dijadikan perintis kepada sistem tersebut. Setiap daerah masing-masing mempunyai 10 buah sekolah yang terlibat dalam projek ini. Exko Pendidikan, Penerangan, Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Negeri Mat Jaiz Sarde berkata, sistem pengajaran dan pembelajaran yang berbeza itu akan membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan keberanian murid dalam kelas. Ia turut dibantu dengan menggunakan alat bantuan seperti kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Sistem tersebut melibatkan semua guru di sekolah berkenaan yang telah diberi latihan secara berperingkat sepanjang cuti persekolahan. Jadi kalau sebelum ni dia classroom style kan, tapi sistem ni dia share satu kumpulan grouping 4 atau 6 orang ikut kesesuaian sekolah tu, kelas Beli Raja. Jadi tadi bila pengarah sebut tentang kesediaan sekolah, maksud dia sekolah yang bersedia itu mana yang cukup Beli Raja, cukup peralatan dan kesediaan guru-guru tu. Itu kita mula dengan 10 sekolah setiap daerah tu. Beliau melakukan tinjauan sempena hari pertama persekolahan dan menyampaikan bantuan awal persekolahan 2015 di Sekolah Kebangsaan Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Pendaftaran murid tahun 1 melibatkan seramai 59,390 orang di seluruh negeri ini. 36,578 pelajar di Sekolah Kebangsaan, 17,701 pelajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan seramai 2,111 pelajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Kementerian Pendidikan berpuas hati selepas 591 sekolah rendah dan menengah di seluruh Kelantan dapat menjalani sesi persekolahan hari ini walaupun berdepan pasca banjir. Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris Jusof berkata daripada jumlah itu hanya 6 yang masih ditutup melibatkan 3 daerah di Kuala Krai dan 3 di Gua Musang. Manakala 165 sekolah masih lagi menjalani proses pencucian dan pembersihan. Sekolah yang masih ditutup ialah Sekolah Kebangsaan Kuala Balah, Sekolah Kebangsaan Pasir Tumbuh dan Sekolah Kebangsaan Tohoi. Manakala di daerah Kuala Krai, Sekolah Kebangsaan Dabung, Sekolah Kebangsaan Kemubu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dabung. Kementerian juga katanya telah mengarahkan Jabatan Pelajaran Negeri menyenaraikan kerosakan yang dialami termasuk tandas sesumbat, peralatan mengajar dan sebagainya untuk dibaiki segera. Inisiatif juga diambil untuk membekalkan kerusi dan meja untuk pelajar yang mengalami kerosakan mulai hari ini. Penting dikatakan oleh pengarah tadi adalah kebersihan dan juga keselamatan. Bagaimana sampah-sampah sarap kawasan sekolah itu patut kita buang
Bagaimana tandas-tandas tersumbat dapat kita pulihkan. Bagaimana bilik-bilik air, bagaimana bekalan air dapat dipulihkan. Ini perkara-perkara yang harus diatasi. Di samping kita melihat ada keluarga-keluarga yang terumah. Kita lihat di Kelantan ada 2,660 keluarga yang kehilangan rumah mereka, yang dalam keadaan terumah. Ini juga perlu dilihat. Beliau berkata demikian selepas meninjau sekolah menengah Kampung Laut Tumpat. Menurut Datuk Seri Idris, walaupun situasi pasca banjir belum pulih sepenuhnya, namun 92% pelajar sekolah ini menghadiri sesi persekolahan. Beliau turut berterima kasih kepada para sukarelawan, NGO, jabatan kerajaan dan sebagainya yang bergotong royong membersihkan sekolah-sekolah terlibat sehingga pelajar dapat menjalani sesi pembelajaran hari ini. Ini termasuk kolej komuniti yang menyumbangkan RM108 juta untuk membekalkan makanan berbungkus kepada hampir 2,000 petugas selama 3 hari sejak 9 Januari lalu serta mengagih bantuan berupa pakaian seragam sekolah kepada 2,200 pelajar. Sementara itu, Terengganu akan terus memperkasakan program School Enrichment Models SEM sejak dilaksanakan di negeri itu pada 2004. Ia melibatkan kerjasama pihak Universiti Connecticut Amerika Syarikat. Kali ini pendekatan ke arah transformasi Terengganu Baharu TTB. Kerajaan negeri mengambil inisiatif membawa tenaga pengajar universiti asing itu ke Terengganu. Jelas Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, kerajaan negeri bercadang melaksanakan program berkenaan tidak lama lagi di Pusat Latihan Antarabangsa ICT di Kemaman yang kini dalam proses penaik tarafan. Sebelum ini, Terengganu menghantar lebih 200 guru sekolah menengah dari seluruh negeri ke Universiti Connecticut. Ia antara usaha bagi mendedahkan mereka dengan program SEM. Kita dah bersetuju untuk membuat upgrade, menambah nilai di ITC kita tu, dan kita peruntukkan awal kita bagi sebanyak RM 10 juta untuk kita nak membaiki dan juga membuat persediaan untuk kita nak menjadikan ITC itu ataupun kita punya International Training Center kita itu yang boleh kita laksanakan program-program yang bertaraf antarabangsa nanti di negeri Terengganu. Beliau menyatakannya kepada pemberita dalam lawatannya ke Sekolah Rendah Kebangsaan Tok Jembal, Kuala Nerus bagi melihat sesi persekolahan bermula hari ini. Lebih 850 murid mendaftar di sekolah berkenaan bermula dari peringkat pra hingga ke darjah 6. Datuk Ahmad Razif turut memaklumkan kerajaan negeri akan memberi peruntukan untuk membina bumbung di tempat perhimpunan sekolah ini. Meskipun sesi persekolahan di Perak akan bermula esok, namun para ibu bapa masih menyatakan kegusaran mengenai keselamatan anak mereka. Manakala tidak, situasi di sekolah yang terjejas akibat banjir kebanyakannya masih belum bersedia untuk dibuka. Laporannya bersama Siti Haja Muhammad Saleh di Sekolah Menengah Datuk Seri Maharaja Lela, Pasir Salak. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya ketika ini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Seri Maharaja Lela yang terletak di daerah Pasir Salak ini. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang terjejas akibat banjir. Dan jika anda dapat lihat, di persekitaran sekolah ini keadaan banjirnya masih belum reda sepenuhnya. Justru ia menimbulkan kegusaran di kalangan ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah ini. Jadi bersama saya ketika ini salah seorang ahli keluarga yang menghantar adiknya ke sekolah ini yang bimbang akan keselamatan adiknya. Jadi bang, macam tadi abang katakanlah, abang risau nak hantar adik abang ke sekolah ini. Boleh abang beritahu tak sebab apa? Sebab saya risau tu, pertamanya dalam kami dah mengemas sekolah ni semalam. Jadi kami ada terjumpa seperti ular sawa, lepas tu lipan, lintah. Jadi itu memang membuatkan saya bimbang lah. Tambah pula dengan keadaan banjir sekarang ni tak menentu airnya, pasang surutnya, dan sekolah di belakang sekolah ni pun air sungai berhampiran dah dengan kami, Sungai Perak ni. Jadi itu yang kami bimbang lah. Okey, jadi bang, sekolah ni yang kita tahu lah, sekolah ni akan dibuka pada 18 hari bulan nanti kan. Jadi abang rasa jika dah surut nanti masih ada lagi tak binatang-binatang berbisa tu abang rasa? Saya rasa ada, tapi mungkin
binatang-binatang seperti lintah lah atau ular sawa itulah. Sebab bukti tu memang dah ada semalam kami dia kemas sekolah ni, dan memang saya sendiri pun yang nampak. Tu yang buat bimbang lah. Terima kasih bang. Jadi para penonton di sana, kegusaran yang timbul di kalangan mereka diharap ada pihak-pihak berwajib ataupun tertentu yang akan tampil membantu menghilangkan kebimbangan yang mereka rasai ketika ini. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Siti Hajar, terima kasih. Baik, sebuah makmal bergerak Institut Pengurusan Alam Sekitar IPASA hasil sumbangan kaki tangan dan pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM akan digunakan untuk membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan. Makmal itu akan menguji tahap kepekatan pencemaran air akibat banjir di perigi-perigi di negeri itu. Menurut Timbalan Pengarah IPASA UTM, Muhammad Razman Salim, banjir yang melanda negeri itu menyebabkan air kumbahan bercampur dengan air bersih. Sampel air akan diambil dan dianalisis bagi mengenal pasti jenis bakteria serta merancang langkah yang wajar dilaksanakan bagi membaik pulih kualiti air. Kita boleh buat secara institut, iaitu di situ sendiri dengan menggunakan makmal bergerak di mana kita boleh seperti pH, kandungan-kandungan organiknya, di mana mungkin selama 2 jam dan 3 jam dah kita boleh dapat kenal pasti dan mengetahui berapa dia punya kepekatan pencemaran tersebut. Muhammad Razman berkata pencemaran air boleh menyebabkan keracunan dan pelbagai masalah kepada penduduk terbabit. Ujian kualiti air akan dilakukan selama 4 hari dan sampel air akan turut dibawa pulang bagi diuji di makmal-makmal lain. Makmal bergerak tersebut akan dihantar ke Kelantan minggu depan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sabah mengingatkan kepada individu maupun syarikat yang layak mendaftar cukai barang dan perkhidmatan GST dan belum berbuat demikian supaya segera mendaftar bagi mengelak dikenakan kompaun. Pengarah Kastam Sabah, Datuk Dr. Haji Janatan Kandok berkata, bermula 1 Januari lalu, kompaun sebanyak RM100 sehari akan dikenakan kepada syarikat yang lewat mendaftar dan denda tersebut boleh mencapai maksimum sehingga RM15,000. Di bawah Seksyen 96 Akta GST 2014 telah memperuntukkan kepada mahkamah untuk mendenda peniaga-peniaga yang gagal mendaftar GST dengan GST yang mandatory. Maksud saya kalau mereka mempunyai 500,000 ataupun ke atas pendapatan tahunan tetapi gagal mendaftar, mereka boleh dikenakan denda sebanyak RM30,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Menurutnya, setakat 31 Disember 2014, sebanyak 16,394 syarikat telah mendaftar GST dengan pihaknya dan angka tersebut 137% melebihi sasaran KPI yang diperuntukkan di negeri ini. Bagi tahun ini 2015 bermula hari ini, Kastam Sabah akan tumpu kepada pasca verifikasi, post verification tentang pendaftaran GST inilah. Kita akan mengadakan beberapa siri bimbingan yang kita panggil sebagai hand holdings. Seseorang yang perniagaannya mempunyai nilai pusingan tahunan melebihi RM500,000 bertanggungjawab untuk berdaftar GST. Ia termasuk individu, pemilik tunggal, perkongsian, syarikat, pemegang amanah, pertubuhan, estet, kesatuan, kelab persatuan atau mana-mana pertubuhan termasuk jabatan kerajaan atau pihak berkuasa tempatan yang terlibat di dalam perniagaan yang membuat pembekalan bercukai di Malaysia. Sementara itu, syarikat Setvolcast Holding Sendirian Berhad telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan mendaftar cukai barang dan perkhidmatan GST bagi memudahkan syarikat tersebut menjalankan aktivitinya.
Menurut pengurus besar Setcoves, Muhammad Amir Karim, kala itu syarikat tersebut kini giat mengadakan taklimat kepada kaki tangannya bagi memudahkan mereka memahami secara jelas pelaksanaan sistem cukai itu. Sebab ada di antara mereka ni akan berurusan dengan kita punya stakeholder seperti penyewa dan juga peserta-peserta yang mengikuti kursus. Kerana mengikut kepahaman kita, iuran yang akan dikenakan kepada peserta ni juga akan dimasukkan peratusan GST itu tadi. Demikian juga dari segi penyewaan itu tadi. Penyewaan itu adalah merupakan salah satu pendapatan Setcoves. Jadi setiap pendapatan yang kita perolehi akan dikenakan GST. Muhammad Amir ditemui wartawan RTM dalam wawancara eksklusif berkaitan GST di pejabatnya di Kota Kinabalu. Ditubuhkan pada 1995, Setcoves Holdings Sdn Bhd milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi Syarikat Kerajaan Negeri Sabah bertanggungjawab dalam perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra. Sehingga kini lebih 500 peniaga berdaftar di bawah Setcoves. Dalam tempoh kurang dari 3 bulan lagi, cukai barang dan perkhidmatan GST akan dilaksanakan. Tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata orang ramai yang ditemui berharap pelaksanaan GST bermula 1 April nanti mampu menyelaras sistem cukai negara kepada lebih baik selain memberi manfaat kepada rakyat. Diharapkan apabila GST dilaksanakan nanti, barang keperluan akan menjadi lebih murah berbanding sekarang di mana sebenarnya 16% yang dikenakan, tetapi nanti bila GST dilaksanakan hanya 6%. Kami harap itu barang-barang boleh mulalah oleh dululah dan boleh bagus oleh kami orang rakyat lah. Berharap GST ini akan memberi kesan positif kepada perkembangan ekonomi kita lah. Saya rasa selepas GST ini dilaksanakan, segala cukai akan dapat diselaraskan dan saya rasa ianya akan memudahkan kita sebagai rakyat lah. Cukai barang dan perkhidmatan GST yang akan dilaksanakan 1 April ini hanya akan mengenakan cukai sebanyak 6% dan tidak akan dikenakan kepada barangan keperluan asas. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kepada rakan penyampai Abang Muasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebanyak RM434 juta diperuntukkan untuk memperbaiki cerun dan jalan raya di negeri-negeri yang dilanda banjir. Mendedahkan demikian, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Yusof berkata, daripada jumlah tersebut RM338 juta diperuntukkan bagi memperbaiki jalan raya, manakala RM96 juta lagi bagi memperbaiki cerun yang runtuh. Rosak tersebut. Jadi mungkin kosnya lebih tinggi daripada apa yang kita jangkakan pada peringkat awal. Walau apapun, kita sedang menggerakkan JKR di peringkat daerah, peringkat negeri untuk melaksanakan audit dan mengambil maklumat yang terkini. Selain itu, kementeriannya juga diamanahkan untuk membuat reka bentuk penempatan semula dan rumah kekal bagi menggantikan rumah-rumah yang rosak dan hanyut. Maka di Kelantan saja setakat ini jumlah yang kita dapat ialah lebih kurang 3,300 jumlah rumah yang rosak habislah, total loss, dan juga rumah yang hanyut. Dan kita sedang membuat desain dan insya-Allah kita akan bentangkan pada Majlis Keselamatan Negara, dah dibentangkan pada pengerusi jawatan kuasa bencana di peringkat negeri Kelantan, dan kita akan dapat endorsement untuk langkah seterusnya. Sementara itu, sebanyak RM1 bilion telah diperuntukkan tahun ini untuk program penempatan banjir selain kerajaan telah menyediakan pelan jangka panjang untuk menanganinya. Justru tidak timbul masalah penangguhan projek lain kerana projek-projek berkenaan telah diluluskan di peringkat Parlimen. Datuk Seri Haji Fadilah berkata demikian ketika ditemui media selepas penutupan rasmi Majlis Sambutan Maulid Rasul di Taman Maliha dekat Kuching.
Generasi muda diseru agar meneruskan budaya berzanji atau merhaban agar ia tidak pupus. Ini kerana pada zaman moden ini, generasi muda lebih terdedah kepada alat telekomunikasi dan gadget yang menyebabkan ia semakin dilupakan. Membuat seruan itu, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata, pendedahan secara berterusan harus diberikan dengan menganjurkan pelbagai program terutama pada sambutan Maulidur Rasul. Katanya amalan berzanji atau marhaban merupakan syair Arab yang diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan alunan lagu-lagu dari ayat-ayat suci Al-Quran yang perlu dihayati dan disemai dalam kalangan umat Islam. Oleh yang demikian, beliau memuji usaha semua pihak, khususnya kumpulan berzanji Masjid Darul Ihsan, Madrasah Datuk Hakim Abang Haji Mohidin dan kumpulan rukun tetangga Kampung Muda Hashim Kuching menganjurkan aktiviti berzanji bagi memastikan generasi muda terus mendapat ilmu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian semasa sambutan Maulidur Rasul 2015 di kediaman Tan Sri Datuk Sri Abang Haji Ahmad Urai, Datuk Hakim Abang Haji Mohidin di Jalan Muda Hashim di Kuching. Menyentuh perkara lain, Dato' Amar Abang Johari mahu umat Islam bersatu hati dan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang mementingkan keadilan. Pada majlis itu, Dato' Amar Abang Johari turut menyampaikan cek sumbangan sebanyak RM50,000 kepada Masjid Darul Ihsan Kampung Muda Hashim di Kuching untuk menjalankan aktiviti dan program kemasyarakatan. Akibat perbuatan segelintir kumpulan pelampau yang menimbulkan keganasan menyebabkan seluruh umat Islam dilabelkan sebagai pengganas. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Haji Daud Abdul Rahman berkata, inilah polemik yang berlaku di seluruh dunia akibat kurangnya pendedahan golongan umat Islam terhadap ajaran sebenar. Katanya kumpulan yang melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak moral ini tidak memaparkan ajaran Islam sebenar kerana tidak mendapat pendidikan yang menyeluruh. Oleh itu, beliau menyeru umat Islam di negeri ini agar mendalami ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengamatinya agar persepsi keganasan Islam itu dapat dikikis. Datuk Haji Daud berkata demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul di Kampung Pinang Jawa di Kuching. Turut hadir pada majlis itu Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. Kedua-dua menteri tersebut kemudian menyertai lebih 200 penduduk barak mengelilingi kawasan perumahan dan perkampungan di sekitar Kampung Pinang Jawa sempena sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Aziah Ahmad di Perlis. Terima kasih Abang Muasili dari Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keadaan itu ditambah lagi dengan serangan makhluk perosak serta keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Pelbagai jenis penyakit bawaan kulat dan bakteria menjangkiti tanaman padi, menjejaskan pendapatan pesawah. Keadaan ini meresahkan pesawah memandangkan sumber pendapatan mereka bergantung kepada hasil padi yang diusahakan hampir 4 bulan sebelum dituai. Jadi musim ini masalah utama yang jejah hasil serangan karah yang sangat luas lah di kawasan Madar ni. Dah 4 wilayah. Memang semua out. Banding dengan musim lepas macam mana? Kalau nak bandingkan dengan musim lepas ni, si L2 tengok macam ketahanan penyakit ni memang kurang. Bermasalah lah kepada petani kita. Faktor daya tahan atau kerintangan baka padi yang semakin berkurang juga adalah antara penyebab penurunan hasil padi. Penyakit pun makin banyak lah musim ni. Kira-kira tangkai, benar perang, ulat lagi. Lepas tu dengan padi angin pun banyak yang tak mati. Tu masalah dia. Kita pun racun pada angin. Tapi banyak yang tak matilah. Banyak yang tumbuh-tumbuh tak tahu. Main benih ataupun dalam padang saya tak tahu yang tu. Demi meningkatkan pendapatan pesawah serta memenuhi dasar jaminan bekalan makanan negara DJBM yang dilancarkan pada tahun 2008, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menyasarkan ke arah penghasilan padi hybrid pada masa akan datang. MARDI kini giat menjalankan penyelidikan pembangunan padi hybrid yang dilihat berpotensi untuk mengeluarkan hasil yang lebih tinggi. Kita telah banyak membuat perubahan-perubahan benih padi di mana kita memang menumpukan kepada hasil yang tinggi untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, pulangan yang tinggi kepada petani. Di samping ketahanan kepada penyakit dan juga perosak. Benih-benih hybrid
biasanya boleh menandingi benih padi hibrid ni di segi ketinggian hasilnya sehingga 20%. Menerusi penyelidikan Mardi, penghasilan padi hybrid ialah padi generasi pertama F1 yang dihasilkan menerusi kacukan dua jenis padi biasa yang mempunyai genetik tetap daripada jenis padi tertentu. Biasanya kita buat secara kacukan ialah konvensional ataupun kacukan tangan. Okay. Biasanya kita perlukan antara variety yang jenis padi yang kita perlukan adalah variety induk betina ataupun CMS, dan satu lagi adalah inilah pendemunga dia lah. Okey, pendemunga. Okey, kita akan pada peringkat awal kita akan gunting pokok betina ni. Kita akan gunting, kemudian kita akan setelah siap gunting spiklet dia ataupun dia punya sarung dia, kita akan sarungkanlah dengan pembalut kertas. Kemudian kita akan buat pendemungan. Kita akan ambil penderma padi penderma, kita akan kacukkan dengan padi betina ni. Kemudian selepas kacukan kita akan simpan pokok ni. Biasanya kita akan biarkan selama sebulan lah. Kemudian baru kita akan tuai benih tersebut untuk ditanam pada musim yang akan datang. Padi Siraj di antara produk padi hybrid yang telah dihasilkan Mardi di negara ini. Demi memastikan kelestarian industri padi negara, Mardi juga menjalin kerjasama erat bersama Institut Penyelidikan Padi Antarabangsa atau IRRI yang berpangkalan di Filipina dalam sektor penambahbaikan bakar padi. Sehingga kini, Mardi perlu memastikan padi hybrid bersifat rintang terhadap penyakit dan juga makhluk perosak sebelum dipasarkan kepada petani. Bekas Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, Datuk Seri Dr. Halim Syafiee dilantik sebagai Pengerusi baru SKMM untuk penggal 2 tahun. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik dalam satu kenyataan berkata, Datuk Seri Dr. Halim, 65 tahun ketika ini, adalah Pengerusi Telekom Malaysia. Beliau merupakan pengerusi SKMM dari April 2006 hingga Mei 2009. Sebelum menyertai SKMM, Datuk Seri Dr. Halim ialah Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi selama 6 tahun. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata beliau telah memberi tugas spesifik, antaranya dijangka menyemak semula Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bertujuan mewujudkan ruang cyber yang sihat. Beliau mahu penyebaran berita palsu semasa bencana banjir di Pantai Timur perlu dicegah daripada berulang. Memberi fokus terhadap pembangunan kandungan media kreatif dan menangani isu seperti kualiti, kelajuan dan kemampuan internet. Pengerusi baru SKMM Datuk Seri Dr. Ahmad Abdul Halim Syafiee, bekas Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dari April 2006 hingga Mei 2009. Berumur 65 tahun dan ketika ini adalah pengerusi bukan eksekutif Telekom Malaysia. Pernah menjawat jawatan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi selama 6 tahun. Memiliki ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian daripada Universiti Malaya, ijazah sarjana dalam pembangunan ekonomi, hal ehwal awam dan antarabangsa daripada University of Pittsburgh. Ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang pemindahan maklumat daripada Syracuse University, kejaya bermula di Kementerian Pelajaran pada 1972. Kumpulan DRB Highcom bersama Yayasan Al-Bukhari menyerahkan sumbangan RM5 juta bagi membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dana diserahkan kepada Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk disalurkan kepada golongan sasar. Jelas pengarah urusan kumpulan DRB Highcom Tan Sri Muhammad Kamil Jamil, dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan barang keperluan seperti kelengkapan sekolah, barangan dapur serta keperluan asas yang lain. Untuk menolong mangsa-mangsa banjir di seluruh Malaysia.
for post relief ya, post flood relief ya. Ini termasuk kita supply 20,000 starter kits for schools, termasuk uniform, kasut, stocking, bag, as well as the basic utensils for the pen and pencils and so on and so forth. Dalam majlis yang sama, DRB Highcom turut menandatangani perjanjian sebagai penaja bagi Tan Sri Muhyiddin Charity Golf Challenge 2015 sambil disaksikan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Peruntukan tersebut merupakan fasa ketiga DRB Highcom dalam usaha bantuan berterusan bencana banjir. Ia merupakan salah satu tanggungjawab korporat dalam melakukan aktiviti sosial dan kebajikan seumpama itu. Lagi berita mengenai banjir, kesengsaraan penduduk Dabong, Kuala Krai yang ditimpa banjir paling buruk mendapat perhatian pelbagai pihak. Terengganu sebagai jiran terdekat turut berkongsi simpati dengan tampil menghulur bantuan. Selain bantuan makanan, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman mengumumkan pembinaan 21 unit rumah transit di kawasan itu. Wartawan Nur Yusof berkongsi inisiatif dan semangat rakyat Terengganu membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan. Walaupun Terengganu tidak terlepas mengalami masalah banjir, tetapi situasinya tidaklah seburuk Kelantan. Menurut penduduk di sekitar Dabong dan Kemubu sahaja, kira-kira 100 buah rumah runtuh dilanda Sungai Hulu Nenggiri ini. Bencana Bakuni menyebabkan mereka terpaksa tinggal dalam khemah atau menumpang sementara di rumah ahli keluarga dan jiran terdekat. Ada sebahagian lagi masih berlindung di sebalik runtuhan rumah yang tenggelam melebihi paras bumbung. Kesukaran itu menimbulkan rasa simpati yang mendalam dan kerajaan Terengganu dengan kerjasama Dewan Perniagaan Cina negeri itu menggerakkan 100 orang tukang untuk menyiapkan rumah transit tersebut. Semua peralatan seperti jentera berat, kayu sebanyak 60 tan dan bahan binaan lain dibawa terus dari Terengganu. Keutamanya kepada penduduk yang tinggal di landasan kereta api, jalan raya dan di bawah khemah. Datuk Ahmad Razif ketika ditemui RTM memberitahu rumah pasang siap itu turut menyediakan kemudahan perlu, terutama bekalan air melalui tangki statik dan tandas yang sempurna. Pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Wakil Rakyat Dabong, Datuk Ramzi Abdul Rahman turut hadir. Beliau turun padang meninjau sendiri tahap pembinaannya akan memastikan rumah transit itu dapat disiapkan dalam tempoh secepat yang mungkin. Menurut beliau, sumbangan ini diharap dapat memberikan sinar baru buat penduduk yang ditimpa musibah banjir yang sukar untuk digambarkan melalui kata-kata. Dan seterusnya lah, dan saya telah beri komitmen tadi kepada Datuk Ramzi bahawa Terengganu akan terus membantu terutama kawasan Dabong ini untuk kita pastikan segala permasalahan Dabong ini akan kita dapat selesaikan secara bersama. Dan Terengganu sudah buat keputusan untuk membantu Dabong menjadi seperti anak angkat lah. Jadi hari ini kita saksikan pembinaan rumah 21 unit. InsyaAllah besok siap 3 hari dan saya bagi pihak Datuk Ramzi, Yang Hormat Datuk Ramzi Wakil Rakyat kita sini amat rasa terharulah dengan jentera yang begitu hebat, Terengganu jentera kerajaannya, NGO, Chinese Chamber of Commerce, semua segala ya. Saya ucap terima kasih. Melalui pekerja-pekerja daripada Terengganu, MB hubungi tanya dari masa ke semasa perkembangan yang dah Terengganu bantu di Dabong ni. Jadi saya rakan ucapkan terima kasih. Dan tentunya mereka mengharapkan agar pihak berkuasa dapat menyediakan rumah secepat yang mungkin, dan dengan ini penderitaan mereka beberapa minggu lepas ini diharap akan berakhir. Nur Yusof, RTM. Serpihan bangkai pesawat Air Asia yang terhempas di Laut Jawa tiba di Pangkalan Bun, bandar pelabuhan di wilayah Kalimantan. Kapal pengawal pantai Indonesia KN Trident menghantar serpihan tersebut ke Pelabuhan Kumai selepas ia ditemui sebuah kapal lain yang sedang mencari kotak hitam pesawat malang itu. Bangkai pesawat termasuk tempat duduk penumpang. Kebetulan Geosurvey mengadakan penyelaman dan didapat di situ ada kursi dan yang menancap di dasar laut. Dan kami dititipkan oleh Geosurvey agar tidak terjadi keterbatasan Geosurvey untuk beraktivitas, makanya ditransfer ke kita dan kita membawa ke Kumai. Bahagian ekor pesawat Airbus A320 yang terhempas pada 28 Disember lalu selepas sejam melepas dari bandaraya kedua terbesar Indonesia, Surabaya.
Baik, sekali lagi tumpuan Nasional 5. Sesi baru persekolahan bermula hari ini dengan serba kekurangan. Johor Negeri pertama aplikasikan sistem pendidikan abad 21. Ekor pesawat AirAsia Indonesia dihantar ke Kumai. Baik, setakat ini dahulu Nasional 5 menyusul selepas ini laporan ramalan cuaca bersama pegawai dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Nasihat hujan lebat peringkat kuning telah dikeluarkan untuk dua buah negeri di semenanjung Malaysia iaitu Pahang dan juga Johor, di mana hujan monsun berserta angin kencang dijangka berlaku di kesemua daerah yang berwarna kuning ini bermula hari ini sehingga 13 Januari depan. Selain itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning turut dikeluarkan untuk negeri Sarawak iaitu di bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri, di mana hujan monsun berserta angin kencang juga dijangka berlaku di bahagian-bahagian ini bermula hari ini sehinggalah 13 Januari depan. Oleh itu, orang ramai di kawasan yang terbabit dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan patuhilah arahan pihak berkuasa di kawasan anda ketika hujan lebat. Dan seterusnya adalah amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga yang dikeluarkan untuk kawasan perairan yang berwarna merah ini iaitu Kondo, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan, di mana angin kencang dengan kelajuan melebihi 60 km sejam dan ombak melebihi 4.5 meter yang sedang berlaku di kawasan perairan ini dijangka berterusan sehingga 17 Januari depan. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah kepada pekerja di kawasan pelantar minyak. Seterusnya adalah amaran kategori kedua untuk kawasan perairan yang berwarna jingga, termasuklah kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, Sabah dan juga Labuan, di mana keadaan yang berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri ini juga dijangka berterusan sehingga 17 Januari depan. Seterusnya untuk keadaan cuaca terkini pula di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat sedang berlaku di bahagian timur negeri Pahang, manakala ribut putih dan hujan di beberapa tempat sedang berlaku di negeri Kedah, Perak, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala negeri-negeri lain kini sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Dan seterusnya untuk ramalan cuaca pula pada malam ini, hujan di beberapa tempat masih dijangka berlaku di negeri Pahang iaitu di sebelah timur. Itu juga di Johor Timur, manakala hujan di 1-2 tempat dijangka berlaku di negeri Terengganu, Kelantan dan juga Perak pada malam ini. Seterusnya untuk keadaan cuaca semasa di negeri Sabah pula, hujan di beberapa tempat sedang berlaku di bahagian Sandakan, Tawau dan juga Pantai Barat, manakala bahagian-bahagian lain sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Wilayah Persekutuan Labuan pula sedang mengalami keadaan cuaca yang mendung pada ketika ini. Di negeri Sarawak pula, hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat sedang berlaku di bahagian Sri Aman, Samarahan, begitu juga Bintulu, Mukah dan juga Miri. Manakala bahagian-bahagian lain sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Dan seterusnya untuk ramalan cuaca pada malam ini di negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat dijangka berlaku di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga Pedalaman serta di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat dijangka berlaku di kesemua bahagian yang berada di bahagian timur dan juga di tengah negeri Sarawak. Yang itu sekian saja ramalan cuaca daripada Met Malaysia.